Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral berkaitan tentang soft wanita yang lompong dan juga tidak terurus dan seolah-olah macam tidak ada soft. Viral gambar yang kita tengok di sebelah ini yang menampakkan keadaan soft lelaki dan soft wanita. Yang kita tengok soft wanita penuh dengan kelompongan, bahkan saya nampak ada orang perempuan yang solat bersendirian di situ. Kiri dan kanannya tak ada orang langsung, seolah-olah dia sedang solat bersendirian. Yang kita pasti ini sebenarnya adalah solat berjamaah. Kita tengok bukan di satu tempat, tetapi ia berlaku di pelbagai tempat di dalam satu kawasan sahaja. Perkara ini telah menarik perhatian ramai orang sehingga viral di media sosial. Ramai orang telah memberikan kritikan, demikian juga pandangan berkaitan tentang isu ini. Saya pula tertarik dengan satu post yang dikeluarkan oleh seorang Facebooker yang bernama Mai Iziani. Dia keluarkan satu post, dia bercerita tentang perbualan dia dengan suami. Suami dia bertanya, "Yang, betul ke soft perempuan macam ni?" Dia jawab, "Betul, tadi pun macam ni. Tak ramai pun, tetap ada kerenah degil masing-masing." Kalau dengan anak-anak muda pun tak mahu faham teguran tentang soft, apatah lagi yang tua-tua yang memang tak ambil tahu tentang hukum ilzaq semasa solat jemaah. Saya tidak bercadang untuk nak jelaskan apa yang Mai Iziani sebutkan kerana saya mempunyai sisi pandang saya tersendiri berkaitan tentang isu ini yang akan kita bahaskan nanti. Tetapi saya tertarik dengan kenyataan orang ramai di dalam komen itu dan saya nak fokuskan hanya komen-komen perempuan saja yang saya akan baca yang mereka memberikan pandangan terhadap isu ni. Sadiqah Sabiram, dia kata memang macam ni kat masjid rumah saya. Pelik pula saya. Dah panggil berkali-kali rapatkan soft, tak juga ke depan. Tak tahulah kurang ilmu ke macam mana tentang kekuatan merapatkan soft ni. Patutlah perempuan lebih afdal solat di rumah saja. Fatini Nur kata, "Ya betul Kak Mai. Sampai satu tahap mindset saya kata baik tak payah datang tarawih ke masjid. Macam tak ada guna sebab softnya tak rapat. Even dah dalam soft tetap ada jarak." Siti Nur Hidayah dia kata, "Masa saya pergi tarawih, saya tegur makcik untuk rapatkan soft. Terus disindirnya saya, katanya panas dan rimaslah duduk dekat-dekat. Menitik air mata masa tengok solat bila jumpa orang macam ni. Betapa ramainya orang kita cetek ilmu plus ego." Okey, tak apalah. Mungkin sebab kita ni anak muda yang menegur makcik-makcik. Hari lainnya, makcik-makcik AJK masjid pula menegur untuk luruskan soft. Tiba-tiba jadi sindir menyindir. Ada yang ignore je arahan. Teruskan solat tanpa betulkan soft. Terus patah hati. Saya risau jika jumpa lagi makcik-makcik yang begini. So, kami memilih untuk masjid hooping di bulan Ramadan. Mana yang selesa, kita ulang pi banyak kali. Puan Hayati kata, rapatkan soft. Imam banyak kali ulang suara tapi masih degil. Perempuan memang degil Geram betul aku orang tak reti bahasa ni. Aku sound stempek je kalau jumpa manusia degil macam ni. Tak nak rapatkan soft. Balik sembahyang kat rumah lah Minah. Oi, garam makcik ni. Puan Zai kata, "Betul Mai. Pakat terbawa-bawa jarakkan soft masa Covid lagi agaknya. Semalam solat boleh pula yang sambung soft dia letak bagi sebelah. Lepas tu solat maka berjaraklah. Soft depan tak penuh lagi, dia buat soft belakang." Sheila Izaham kata, "Lagi satu perkara yang merimaskan adalah bila solat di surau-surau yang sentiasa penuh. Apalah salah yang datang dahulukan penuh di bahagian depan dahulu. Beri ruang orang yang kemudian datang. Ini tidak. Sibuk penuhkan ruang belakang. Sampai orang kemudian nak mencelah pun susah. Nak ke depan, nak melangkah orang yang sujud di ruang belakang walaupun di depan masih banyak ruang. Pelik betul sikap segelintir perempuan sekarang. Seolah tak ada common sense. Dan satu lagi ada juga segelintir yang meminjam telekong surau. Sudahlah ramai menunggu untuk guna telekong tu. Dia boleh pula buat macam harta sendiri. Berbaring-baring sambil bermain telefon dengan memakai telekong surau. Geling kepala saya dengan perangai macam ni. Ahlia Fakhri kata, "Bukan nak cakap apa. Tapi selalunya makcik-makcik kat kawasan saya suka bawa sejadah gebu-gebar besar gedabak. Nak solat berjemaah tapi nak sendiri-sendiri. Tak nak rapatkan saf. Baik solat kat rumah je. Kalau kita tumpang sikit sejadah dia, dalam kurungan nak rapatkan saf, dia jeling kita. Sebenarnya sahabat-sahabat, kalau nak baca banyak lagi komen-komen yang disebutkan di situ, sahabat-sahabat sila pergi ke sana.
untuk nak tengok menghiburkan diri. Tapi sahabat-sahabat, kita nak bahaskan tentang isu merapatkan saf, terutama isu berkaitan tentang hal yang berlaku pada hari ini. Sahabat-sahabat, merapatkan saf dan menjaga kelurusan saf merupakan suatu perkara yang sangat penting di dalam salat. Namun isu sebahagian saf wanita yang tidak rapat dengan sempurna sehingga menyebabkan saf menjadi lopong, tidak lurus dan tidak rapat menggemparkan ramai orang lelaki. Jujurnya, saya sendiri juga terkejut sehingga saya tanya isteri saya tentang hal ini adakah benar-benar berlaku, dan jawapannya seperti mana yang disebutkan oleh Puan Mai Iziani tadi. Sahabat-sahabat, ketika solat berjemaah, banyak hadis yang menekankan tentang kepentingan merapatkan saf dan menjaga kelurusan saf. Ia bukan hanya diperintahkan kepada kaum lelaki sahaja, tetapi kaum wanita juga termasuk di dalam perintah berkenaan. Rasulullah SAW pernah sebut, "Saffu safwakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah." Luruskan saf-saf kamu kerana sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan hadis ini jugalah yang pak-pak imam selalu ulang sebelum salat. Maka kita bila kita dengar, segerakanlah rapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Dalam kitab Al-Mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i disebutkan meluruskan saf termasuk di dalam adab-adab solat berjemaah. Bahkan disunatkan oleh imam untuk tidak memulakan solat sebelum saf diluruskan, dan disunatkan juga mengarahkan makmum yang berada di belakangnya untuk meluruskan saf. Adapun sekiranya masjid itu besar, maka disunatkan untuk melantik seseorang untuk memastikan agar saf-saf diluruskan dengan cara mengelilinginya atau dengan cara mengarahkan dengan menggunakan suara. Disunatkan juga bagi setiap yang hadir di dalam saf meminta agar disempurnakan saf jika terdapat kecacatan pada saf tersebut. Ini kerana ia termasuk di dalam amar ma'ruf dan juga tolong-menolong di dalam kebaikan serta ketakwaan, yang mana menyempurnakan saf adalah termasuk dalam kesempurnaan salat. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-Mu'tamad Mazhab Asy-Syafi'i jilid yang pertama muka surat 439. Sahabat-sahabat, ini bertepatan juga dengan perintah Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah SAW yamsahu manakibana fis salah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Rasulullah pernah memegang bahu-bahu kami ketika hendak salat sambil berkata, luruskan saf kamu dan jangan kamu berselisih sehingga hati kamu juga turut berselisih. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Mengikut pandangan sebahagian ulama seperti Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebahagian ulama hadis, meluruskan saf itu hukumnya adalah wajib. Menurut Ibn Hajar juga, sekiranya seseorang dengan sengaja tidak meluruskan saf dalam salat berjemaah, maka hukumnya adalah haram, sekalipun tidak sampai ke tahap membatalkan salat. Imam Al-Bukhari sendiri di dalam jilid yang pertama buku Sahih Al-Bukhari muka surat 450, anda boleh rujuk di dalam buku yang saya dan tim telah terjemahkan ini, beliau telah mengkhususkan satu bab dalam kitab Sahih Bukhari ini dengan tajuk Babu Ismi Man La Yutimmu Sufuf, bab dosa orang yang tidak menyempurnakan saf. Lalu dia bawakan satu hadis Nabi SAW di sini, an Anas bin Malik annahu qadima al-Madinah faqila lahu ma ankarta munzu yawmi ahidta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ankartu syai'an illa annakum la tuqimuna as-sufuf. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa ketika dia datang ke Madinah, ditanya kepadanya, apakah yang ingin engkau ingkari dari kami yang mungkin berbeza sejak kamu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik menjawab, aku tidak mengingkari apa-apa daripada kalian melainkan perbuatan kalian yang tidak meluruskan saf dalam salat. Anda boleh rujuk hadis yang nombor 724 dalam Sahih Al-Bukhari yang saya sudah terjemahkan ni. Rugi sahabat-sahabat yang tak beli buku Sahih Bukhari ni sekarang pada bulan Ramadan ini, kerana harga asalnya adalah RM655 untuk 7 jilid berserta kotak buku yang eksklusif. Nampak ni, cantik ni. Kotak ini diberikan sekali. Tetapi sempena bulan Ramadan ni saya belanja RM55. Jadi anda tak payah nak bayar RM655. Dengan RM600 saja anda telah memiliki buku Sahih Al-Bukhari di dalam bahasa Melayu Malaysia. Harga sama untuk pembelian sama ada di Semenanjung Malaysia, di Sabah ke, ataupun di Sarawak, ataupun di Singapura.
Link pembelian saya letakkan dekat bahagian description. Sahabat-sahabat, ulama fiqh telah bersepakat mengatakan bahawa adalah sunat bagi para jemaah untuk memenuhi saf yang pertama terlebih dahulu sehingga tidak ada ruang yang kosong ataupun renggang. Kemudian barulah diikuti dengan saf yang kedua, kemudian saf seterusnya. Ini adalah berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih yang menerangkan mengenai hal ini. Antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "Atimmu saffal awal, summa alladhi yalihi, fa in kana naqsun falyakun fi saffil muakhkhar." Sempurnakanlah saf yang depan, yang pertama, kemudian saf berikutnya. Maka saf yang kurang itu disebabkan sedikit makmum, hendaklah di saf bahagian belakang. Hadis ini juga hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan Nasai. Oleh yang demikian, adalah makruh bagi para jemaah untuk mendirikan saf yang kedua atau berikutnya, melainkan selepas sempurnanya saf yang pertama atau berikutnya. Dalam erti kata yang lain, jangan dibiarkan saf yang di hadapan makmum itu kosong atau renggang begitu sahaja seperti mana yang kita tengok di dalam gambar tadi. Bahkan dianjurkan ke atas mereka, isikan tempat kosong berkenaan, rapatkan barisan itu. Setiap makmum, termasuk wanita, hendaklah merapatkan saf masing-masing. Memenuhi dan merapatkan saf bukanlah sesuatu yang susah pun. Namun begitu, sikap sesetengah kita, termasuk orang perempuan dan sebagai orang lelaki juga, amat payah menggerakkan kaki satu atau dua langkah untuk memenuhi ruang-ruang saf yang masih renggang ataupun kosong. Mereka lebih rela membiarkan begitu saja dalam keadaan renggang ataupun kosong. Ataupun mereka lebih rela menyuruh orang lain memenuhinya sedangkan mereka tetap di tempat berkenaan. Padahal mengisi atau memenuhi ruang-ruang saf yang kosong atau renggang itu mempunyai kelebihan yang besar. Sahabat-sahabat, saya berharap kita dapat ambil manfaat, kita dapat upgrade ilmu kita. Orang lelaki kena lebih menjaga saf sehingga sampai maksud bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki. Demikian juga orang perempuan. Tegurlah jemaah yang tak mahu masuk dalam saf. Perbaiki saf. Semoga solat kita lebih baik dan lebih menepati sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam. Saya harap video hari ini sangat informatif dan memberikan manfaat kepada kita di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.